Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Amir bin Abdul Latif. Nombor matrik I182031446. So, hari ini macam biasa kita nak terangkan tentang subjek Management Information System. So, kita akan terangkan topik 4, part point 4, iaitu bagaimana sistem teknologi maklumat ini mempengaruhi kehidupan seharian dan juga kesihatan. Kita pergi satu persatu lah kesan teknologi maklumat ni terhadap kehidupan seharian dan juga kesihatan. So yang pertama adalah kuasa seimbang. Wujudnya sistem maklumat telah menimbulkan isu pemusatan kuasa, iaitu dengan wujudnya teknologi media massa, kuasa pembuatan keputusan menjadi satu isu. Sebilangan besar negara Eropah termasuk Perancis, Jerman, UK, Hungary dan Poland meluluskan undang-undang yang mengizinkan media massa dan program pengurusan yang disasar Majlis Eropah 2016, iaitu yang dimaksudkan kuasa akan lebih berpusat di tangan beberapa oligopoli swasta dan agensi-agensi besar kerajaan. So kesan yang seterusnya, kepatasan perubahan, di mana wujudnya sistem maklumat telah menjadikan kebanyakan organisasi lebih cekap di pasaran antarabangsa, di mana organisasi kini lebih cepat untuk menyesuaikan diri dengan persaingan dan dengan wujudnya sistem teknologi maklumat ini. Kesan yang ketiga iaitu batasan. Bagaimana kecanggihan sistem teknologi kini telah membimbangkan dari segi kerja, keluarga dan sebagainya, iaitu dengan kecanggihan teknologi pada masa kini, kerja boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Oleh itu, masa untuk seseorang bersama keluarga, berehat atau bercuti akan lebih kurang. Mungkin juga perkara ini akan menjejaskan hubungan seseorang itu dengan keluarga mereka, iaitu seseorang akan lebih perhatiannya kepada teknologi daripada keluarga. Seperti yang kita lihat masalah isu teknologi, isu smartphone kepada remaja, itu sebagai contohlah. Okey, seterusnya kebergantungan dan kerentanan. Pada masa kini, kehidupan seperti perniagaan, kerajaan, sekolah maupun persatuan swasta amat bergantung terhadap kecanggihan sistem maklumat. Banyak perisian maklumat yang disimpan menggunakan teknologi maklumat. Hal ini, jika sistem ini mengalami kegagalan atau kerosakan, akan menjejaskan dan membahayakan banyak pihak. Di sini kita dapat lihat betapa bergantungnya kita atau sesuatu organisasi terhadap sistem maklumat. So, kesan seterusnya adalah jenayah dan penyalahgunaan komputer. So, kecanggihan teknologi mempengaruhi kepada jenayah dan penyalahgunaan komputer. Teknologi sistem maklumat terkini telah membuka ruang kepada jenayah cyber, di mana dengan teknologi kini membolehkan cara baru untuk orang mencuri atau merosakkan orang lain dengan mencuri maklumat dan sebagainya lah. Selain itu, wujudnya juga masalah dari segi spam oleh sebab penggunaan telefon pintar yang semakin meluas. So, seterusnya daripada kesan pekerjaan. Ancaman teknologi komputer terhadap pekerja kelas menengah, di mana kecanggihan dan kebergantungan industri terhadap teknologi komputer membuatkan ramai pekerja hilang pekerjaan, di mana banyak sektor perniagaan atau perindustrian telah menggantikan pekerja dengan teknologi komputer dalam proses kerja. Yang seterusnya, equity dan akses. Semakin hari teknologi komputer semakin canggih. Hal ini telah menunjukkan kesan terhadap pembelahan sosial atau pengkelasan kaum. Terdapat jurang akses daripada beberapa kelompok, dua kelompok, iaitu kelompok keluarga yang berpendapatan tinggi yang lebih cenderung untuk mengakses teknologi komputer ini berbanding daripada kelompok berpendapatan rendah yang susah untuk akses sebabkan mereka kurang pendapatan. Ini menunjukkan jurang akses yang jauh antara dua kelompok ini terhadap penggunaan teknologi komputer. So, yang terakhir adalah risiko kesihatan. Beberapa risiko kesihatan daripada kesan penggunaan teknologi komputer ni atau teknologi sistem maklumat ni. Yang pertama adalah RSI, kecederaan tekanan berulang.
RSI berlaku apabila kumpulan otot terpaksa melalui tindakan berulang yang sering. Contoh, orang selalu buat kerja pakai komputer dan guna keyboard. So, kita menaip banyak kali dan pergerakan berlaku dalam keadaan yang sering banyak kali. So, dari situ kecederaan itu berlaku. So, itu RSI. Seterusnya adalah CVS, Sindrom Penglihatan Komputer, sindrom yang merujuk kepada sebarang keadaan mata dengan skrin paparan di komputer. Sistem ini bersifat sementara seperti sakit kepala, penglihatan kabur dan kering serta mata yang jengkel. Bila kita tengok sekarang kalau tengok phone, benda-benda ni selalu laku lah sebab cahaya daripada paparan skrin tersebut. So, yang terakhir adalah penurunan kognitif. Kajian menunjukkan yang kecanggihan sistem maklumat kini menjadikan manusia lebih bodoh kerana kajian menunjukkan manusia tidak cenderung untuk mencari jawapan atau maklumat, di mana lebih bergantung kepada teknologi sahaja semata-mata. Tidak ada effort, tidak ada usaha untuk mencari jawapan sendiri. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.